Assalamualaikum geng. Alright, hari ini kita nak borak lagi pasal anime-anime ni. Tapi video kali ni special sikit lah, okay? Aku bukan cerita pasal Kimetsu no Yaiba, tapi aku akan ceritakan pasal Attack on Titan. Aku akan ceritakan dengan korang full storyline Attack on Titan season 1 lah. Kita macam recap balik lah apa yang jadi masa season 1 ni. And video ni juga untuk korang-korang yang baru start nak tengok Attack on Titan tapi malas untuk tengok balik dari awal. Jadi video ni untuk korang lah. Tapi aku still encourage korang untuk tengok Attack on Titan ni lah dari season 1 lagi, sebab memang story dia best. Aku yakin korang takkan bosan tengok dia punya story ni, sebab memang banyak plot twist lah. Okay, so cerita Attack on Titan ni dia bermula pada tahun 850, di mana pada masa tu manusia-manusia ni diorang hidup di dalam satu wall yang tinggi dan besar. Tinggi wall ni adalah setinggi 50 meter. Fungsi daripada wall ni adalah untuk lindungi diorang daripada ancaman Titan. So dinding ni dia ada 3. Dinding yang paling luar ni dipanggil wall Maria. Lepas tu wall yang dalam ni lagi adalah wall Rose, dan yang paling dalam adalah wall Sina. Jadi setiap dinding ni diorang akan ada 4 city mengikut arah kompas lah, utara, timur, selatan, barat. Setiap arah tu akan ada satu city. Cerita ni bermula pada di Shiganshina District. Shiganshina District ni adalah bandar di bahagian selatan wall Maria. Okay, maksudnya bandar ni adalah yang paling luar lah, yang paling terdedah dengan Titan. So masa tu kita punya MC ni nama dia Eren Yeager. Dia ni seorang budak yang bencikan fakta di mana manusia ni terperangkap di dalam wall tu. Sebab bagi dia, manusia yang terperangkap dalam wall ni macam binatang ternakan. Diorang tak bebas. Diorang tak boleh bergerak mana-mana. Jadi Eren ni dia pasang niat untuk join Survey Corps. Aku lupa bagi tahu juga, untuk menjaga keselamatan penduduk-penduduk ni, diorang ni ada 3 jenis tentera. Tentera tu adalah garrison, Survey Corps dan juga military police. Okay, so tentera yang ada di garrison ni, diorang yang jaga wall. So kalau ada Titan yang serang wall tu, diorang ni tim pertama yang akan engage dengan Titan tu. Yang kedua ni pula adalah Survey Corps. Survey Corps ni adalah tim yang buat kerja paling bahaya lah, di mana diorang ni akan dihantar pergi luar wall untuk lakukan ekspedisi. Kiranya diorang ni yang memang setiap kali keluar daripada wall tu, diorang ni akan jumpa Titan, lawan Titan. Dan yang ketiga pula adalah military police. So military police ni tugas diorang adalah menjaga keamanan di dalam wall tu lah, dan juga diorang menjaga raja. So Eren ni dia ada plan untuk masuk Survey Corps since dia kecil lagi. Masa dia balik rumah dengan Mikasa time tu dia bagi tahu lah dengan Mark Eren yang Eren ni nak join Survey Corps. Tapi masa tu Mark Eren ni dia halang impian Eren tu, sebab Survey Corps ni kan diorang punya unit yang risiko mati diorang yang paling tinggi. Jadi Mark dia ni bantah lah dengan idea Eren tu untuk join Survey Corps. Tapi berlainan pula dengan bapa dia ni, Grisha Yeager. Bapa dia ni support dengan cita-cita Eren tu. So bapa dia bagi tahu yang dia akan tunjukkan satu ruangan basement di bawah rumah diorang tu masa dia lepas balik kerja nanti dengan Eren. So Eren time tu dia excited lah, jadi dia tahu yang bapa dia akan tunjukkan sesuatu dengan dia. Bapa dia ni pun berangkat pergi kerja, and Eren time tu dia bersama Mikasa dan juga Armin, satu lagi kawan baik dia. Diorang hang out lah sama-sama. Masa diorang tengah lepak tu, ada satu Titan yang betul-betul besar serang Shiganshina District. Titan ni adalah Colossal Titan yang setinggi 60 meter. Titan tu dia pecahkan dinding yang protect Shiganshina District. Dia tendang dinding tu, so dinding tu berlubang lah, and menyebabkan ramai lagi Titan-Titan yang masuk. Lepas Eren nampak Titan-Titan tu dah ramai masuk Shiganshina District, Eren ni cepat-cepat balik rumah. Dia nak cari mak dia. So masa dia dah sampai rumah dia nampak yang mak dia ni ada di bawah runtuhan rumah diorang tu. Jadi dia cepat-cepat lah nak tolong mak dia ni keluar dengan bantuan Mikasa. Tapi apalah daya budak kan, kekuatan budak, confirm lah takkan dapat angkat runtuhan tu. So masa tu mak dia ni suruh lah Eren dengan Mikasa ni lari, tapi Eren ni still berkeras juga untuk selamatkan mak dia. Sampailah ada satu kenalan Eren ni, nama lelaki tu Hannes. Dia ni tentera yang jaga garrison. Dia sampai dekat situ and dia nak tolong mak Eren ni keluar lah. Masa tu mak Eren suruh Hannes ni bawa Eren dengan Mikasa ni lari, tapi Hannes ni dia tak nak bawa lari diorang. So dia plan untuk bunuh Titan yang ada dekat situ, baru akan keluarkan Mark Eren ni, and baru
baru lari sama-sama. Tapi masa dia encounter dengan Titan dekat situ, terus dia pucat dan terus dia rasa takut yang teramat sangat. Semangat dia untuk lawan Titan tuh terus drop. Jadi dia patah balik, dia bawa Eren dengan Mikasa ni lari, tinggalkan Mark Eren ni. So masa tu Eren nampaklah yang Mark dia ni dah diambil oleh Titan, lepas tu dimakan betul-betul depan mata dia. Jadi masa diorang kena bawa lari tu, Eren marah lah dengan Hannes. Dia kata, kenapa tak selamatkan Mark aku, kita boleh selamatkan dia. Tapi Hannes ni dia minta maaf jugalah. So masa tu dia mengaku dia betul-betul ketakutan, dia akui kelemahan dia. So masa tu Eren dia tak mampu cakap apa-apa lagi lah. And lepas tu Hannes ni dia bawa Eren dengan Mikasa ni naik satu bot, di mana bot ni akan hantar pelarian dari Shiganshina District tu masuk ke dalam Walrus. So masa tengah bergerak tu, bot tu tengah bergerak bawa pelarian ni masuk ke Walrus, ada satu lagi Titan abnormal juga. Titan ni adalah Armored Titan, di mana Titan ni dia punya skin tu keras, sangat keras. Jadi meriam pun tak dapat hancurkan tubuh Titan ni. So Armored Titan ni dia bergerak dengan sangat cepat dan dia hentam dinding dalam, dia hentam dinding Wall Maria. So benda tu menyebabkan dinding Wall Maria ni berlubang lagi, and Titan pun masuk ke dalam Wall Maria. And Titan ni diorang ambil alih lah kawasan di dalam Wall Maria. So kawasan Wall Maria ni memang dah tiada manusia yang hidup dekat situ, semuanya lari masuk ke dalam Walrus. Lepas peristiwa ni juga banyaklah pelarian-pelarian ni yang lari ke dalam Walrus kan. At the same time, kerajaan ni dia tak mampu bagi makanan dengan pelarian ni. Diorang ada masalah kekurangan makanan. So apa diorang buat? First ni diorang suruh pelarian-pelarian ni untuk bercucuk tanam. Tapi benda tu pun masih tak dapat settlekan masalah kekurangan makanan, sebab jumlah diorang ni banyak sangat. Jadi langkah terakhir yang diorang ambil, diorang paksa pelarian-pelarian ni untuk ikut satu ekspedisi. Okay, di mana ekspedisi ni tujuan dia adalah untuk mengambil Wall Maria. Itu sebenarnya cuma alasan je, sebab time tu diorang plan untuk bunuh pelarian-pelarian ni dengan cara masukkan diorang dalam ekspedisi tu. So total manusia yang join ke dalam ekspedisi tu adalah sebanyak 250,000. And yang cuma berjaya balik dari ekspedisi tu cuma 100 orang. Selebihnya memang mati. Dan ekspedisi tu memang gagal lah. Mana boleh diorang ambil Wall Maria balik, sebab Titan kan dah ada dekat situ. Itu cuma alasan untuk kurangkan jumlah diorang tu, and untuk atasi masalah kekurangan makanan. And masa ni juga Eren, Mikasa dengan Armin diorang join military training. Diorang plan untuk masuk tentera. Jadi masa Eren, Mikasa dengan Armin ni dah masuk tentera, macam-macam lah diorang belajar masa tu. So salah satu benda yang diorang belajar ni adalah penggunaan 3D maneuver gear. So equipment ni akan membolehkan pengguna dia ni macam terbang lah guna peralatan tu. And satu lagi diorang belajar adalah cara untuk bunuh Titan. Cara untuk bunuh Titan ni, kau kena potong leher belakang diorang ni. So lepas kau potong leher diorang, Titan tu akan terus mati. Tapi kau kena potong dalam-dalam lah. Kalau tak cukup dalam, Titan tu masih hidup, dia boleh regenerate lagi. And at the same time, diorang ni berkenalan lah dengan beberapa orang lagi dalam training tu. Macam Eren, dia ada rival, nama rival itu Jin. Lepas tu dia buat kawan Reiner dengan Bertolt. Lepas tu at the same time dia belajar juga hand-to-hand combat dengan Annie Leonhardt. Beberapa tahun lepas tu diorang ni graduate lah daripada training diorang. And Eren dengan Mikasa ni diorang jadi 10 cadet terbaik lah masa dalam unit diorang tu. Diorang ada 10 orang yang terbaik terpilih. Jadi yang ke-10 ni adalah Krista, ataupun nama asli dia Historia. Lepas tu ke-9 ni Sasha, ke-8 ni Connie, ke-7 Marco, ke-6 Jin, yang ke-5 ni baru Eren Yeager, ke-4 Annie Leonhardt, yang ke-3 Bertolt, kedua Reiner, dan yang pertama Mikasa. Mikasa ni yang terbaik di unit dia masa tu. So lepas diorang graduate ni, Eren dengan kawan-kawan dia ni ditugaskanlah untuk membersihkan garrison pada suatu hari ni. So masa diorang tengah bersihkan kawasan dinding tu, tiba-tiba diorang diserang balik oleh satu Colossal Titan. Colossal Titan ni tiba-tiba muncul di dinding tu. So Eren ni dia cubalah untuk lawan Colossal Titan tu, tapi masa dia almost potong leher Colossal Titan tu terus hilang dalam sekelip mata. Diorang ni pun regroup lah balik. Aku lupa bagi tahu juga, masa tu Colossal Titan ni dia tendang juga wall yang Eren tengah jaga tu. Jadi benda tu menyebabkan wall tu pun berlubang lagi lah, and Titan pun dapat masuk. And yang district Eren jaga masa tu adalah Trost District di Walrus. Lepas Titan tu dah masuk semua, Eren dengan tim dia ni pun regroup lah balik, and diorang dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ni adalah kumpulan yang akan engage dengan Titan. Tim ni Eren sendiri yang ketuai. Dan satu lagi tim belakang,
tim ni diorang diarahkan untuk jaga penduduk-penduduk yang akan larikan diri dari pintu belakang tu. Okay, so Mikasa yang diletakkan dalam tim ni. So diorang pun launch lah operation diorang, and tim Eren ni engage dengan Titan-Titan tu semua, tapi diorang ni dibantai oleh Titan-Titan tu, and semua ahli-ahli diorang mati. Armin pun almost mati, tapi masa dia hampir dimakan Titan tu, Eren selamatkan dia. At that time, Eren pula yang dimakan oleh Titan, so Armin satu orang je lah yang hidup. Meanwhile pula, Mikasa di belakang ni, dia bantulah penduduk-penduduk tu untuk larikan diri dari Titan tu kan. Lepas tu dia flashback jugalah ingatan dia. Mikasa ni asalnya dia tinggal dengan keluarganya di bukit. So masa tu diorang tengah expect Dr. Grisha, bapa Eren ni, untuk sampai lawat diorang. Tapi masa tu bapa Mikasa ni dibunuh oleh penyamun, and time tu Mikasa dibawa lari, diculik lah. And masa tu Dr. Grisha dengan Eren ni sampailah pergi rumah Mikasa ni. Diorang nampaklah mayat bapak Mikasa tu kan. So bapa Eren ni pun dia cepat-cepat lah pergi military police untuk bagi tahu kejadian tu. Bapak dia suruh Eren tunggu di tempat tu, tapi Eren ni pula dia pergi cari mana penyamun tu bawa lari Mikasa, and dia dapat detect lah. So masa dia dah jumpa penyamun tu, dia tolong Mikasa dengan Eren ni pergi bunuh penyamun tu. So lepas dari kejadian ni, bapa Eren ni, Dr. Grisha, dia bawa lah Mikasa ni balik rumah. Dia jadikan Mikasa ni sebagai anak angkat dia. So itulah flashback dia. Masa tu lepas unit Mikasa ni dapat tahu yang unit Eren ni kena bantai, diorang nak retreat lah balik pergi wall, tapi gas diorang ni habis. Jadi diorang dapat balik pergi wall tu, and at the same time pula tempat simpanan gas ekstra diorang ni dah kena occupied oleh Titan. So diorang pun tak boleh juga untuk dapatkan balik diorang punya extra gas tu. Jadi Mikasa ni dia pergilah jumpa Armin, and Armin pun bagi tahu yang Eren ni dah dimakan untuk selamatkan dia. Jadi masa ni Mikasa dia bagus juga lah. Mikasa ni dia bukannya macam surrender, tapi dia encourage kawan-kawan dia untuk ambil balik tempat simpanan gas extra 3D maneuver gear diorang tu. So Mikasa lead lah diorang ni, tapi gas Mikasa ni habis sebelum dia sampai tempat penyimpanan gas extra diorang tu. So dia pun jatuh pergi tanah, and masa tu dia almost mengalah lah. Dia fikir yang dia dah kehilangan mak bapak dia, lepas tu dia hilang lagi Eren, ahli keluarga dia. So masa tu dia rasa tak guna lah untuk dia hidup lagi di dunia ni. Tapi dia teringat balik kata-kata Eren masa Eren selamatkan dia dari penyamun tu. Eren kata, kau kena teruskan berlawan, nak teruskan hidup. Mikasa ingat. So masa tu dia dapat baliklah semangat dia, and dia cuba lari dari Titan yang nak makan dia tu. Masa tu juga ada satu Titan yang abnormal juga. Dia datang, dia bukan makan orang, tapi dia pergi bunuh Titan-Titan yang lain ada dekat situ. Masa tu dia selamatkan Mikasa. Jadi lepas Armin nampak yang Titan ni tak makan manusia, and dia bunuh Titan-Titan yang lain, jadi Armin ni dia pun plan lah. Dia plan strategi dia. Diorang plan ni untuk macam bawa Titan ni yang bunuh Titan-Titan lain tu pergi ke tempat storage diorang tu, supaya Titan tu akan bunuh lagi Titan-Titan dekat situ. And of course lah, plan Armin ni berjaya, and Titan-Titan tu pergi bunuh semua Titan yang ada di dalam storage penyimpanan gas diorang tu. And lepas Titan dekat situ mati, diorang ni pun dah refill lah gas-gas diorang yang dah habis tu. Diorang keluar dari building tu. Jadi masa diorang dah keluar tu, diorang nampak lah yang Titan tu dah habis bunuh semua Titan lagi, and dia dah kehabisan tenaga. So dia terjatuh ke tanah. Masa dia dah jatuh tu, ada satu orang keluar dari badan Titan tu, and orang tu rupa-rupanya adalah Eren. Jadi Mikasa dengan Armin, kawan-kawan dia yang lain pun baru sedar lah, rupa-rupanya Eren yang Titan tu, Eren yang selamatkan diorang. Jadi masa ni Mikasa dengan Armin happy lah, nampak yang Eren ni masih hidup rupa-rupanya. Tapi masa tu juga Mikasa, Armin dengan Eren ni diorang diserang oleh satu captain yang jaga garrison ni. Sebab captain tu dia ketakutan, sebab dia anggap yang Eren ni adalah ancaman untuk manusia, sebab dia ni boleh bertukar jadi Titan. Masa captain tu arahkan orang dia untuk tembak Eren dengan meriam, masa tu Eren teringat balik lah yang dulu bapak dia ni pernah suntik something dekat dia masa diorang berjumpa dulu tu. Jadi Eren teringat, and dia automatic dia gigit tangan dia. And masa tu dia bukan bertukar lah, dia dapat macam munculkan Titan. Titan tu bukan full lah, dia macam separuh badan Titan. Dia macam lindungi Armin, Mikasa dengan Eren. Masa tu juga Armin ni dia try pujuk lah captain tu. Dia bagi tahu yang Eren ni sebenarnya boleh dijadikan senjata kepada umat manusia. So dia pujuk captain tu. Tapi captain ni of course lah dia masih lagi ketakutan, so dia refuse. So masa dia nak lancarkan serangan dari meriam dia yang kedua, datang satu commander garrison ni. Orang yang paling tinggi lah bertanggungjawab untuk jaga
jaga garrison tu, Commander Pixis. Dia datang, dia halang Captain tu daripada teruskan serangan. Dia dengarlah jelasan Armin. So Armin bagi tahu yang kita boleh gunakan Eren ni untuk tutup balik lubang yang Colossal Titan tu dah tendang. Commander Pixis pun dia setujulah dengan rancangan ni. Rancangan tu dijalankan hari tu juga. Commander Pixis ni dia atur tentera dia tu jadi dua kumpulan. Satu kumpulan ni diorang akan jadi macam umpan untuk Titan. Diorang akan berdiri di atas dinding tu untuk tarik perhatian Titan, dan Eren ni pula akan bertukar jadi Titan supaya dia boleh ambil satu batu yang besar ni untuk tutup balik lubang yang Colossal Titan tu buat. And dia juga ada arahkanlah soldier yang elite ni untuk kawal Eren masa dia tengah bawa batu besar tu. Masa diorang tengah lakukan operasi tu, Eren ni dia bertukarlah jadi Titan kan, tapi dia hilang kesedaran dia. Jadi dia attack Mikasa masa tu. So Mikasa ni dia cubalah sedarkan Eren, macam-macam dia cakap, tapi Eren ni masih tak sedar juga. Masa tu pula Armin lagi yang sampai. Jadi Armin ni dia cucuk leher Eren sikit supaya dia macam kasih sedar lah Eren masa tu. And dia cakap lah dengan Eren, dia kasih sedar apa tujuan Eren ni masuk tentera. Dia ingatkan balik tujuan Eren ni. Masa tu baru Eren dia sedar balik. Jadi dia pergi angkat batu besar tu, dia tutup balik lubang yang Colossal Titan tu buat. Jadi di sini selepas beberapa lama barulah first time manusia menang lawan Titan. Jadi masa Eren dah tutup balik lubang tu, dia kepenatan lah, and dia revert balik jadi form manusia dia tu. Masa tu dia attract jugalah ramai lagi Titan yang lain untuk serang Eren ni. Tapi masa tu nasib baik Levi dengan Survey Corps yang lain dah pulang dari expedition. Jadi diorang jadi reinforcement lah. And at the same time diorang dah tangkap dua jenis Titan. Satu Titan ni 7 meter, yang satu lagi 4-5 meter kah macam tu kalau aku tak silap. Dua jenis lah. Jadi Titan ni akan dijadikan uji kaji. Lepas peristiwa ni juga, Eren ni dia akan masuk mahkamah. So dia ni akan ditentukan dia akan dibunuh ataupun dia akan digunakan sebagai senjata manusia. Orang yang nak bunuh Eren ni adalah grup-grup military police tu lah, sebab diorang takut dengan kekuatan Eren ni. Tapi yang Survey Corps ni pula, diorang cakap bagi Eren under diorang ni, biar diorang yang jaga Eren. Kita kena gunakan Eren ni sebagai senjata umat manusia. And masa tu yang jadi judge masa tu, yang jadi hakim, kalau tak silap aku nama dia Commander Zerius, dia setujulah so Eren ni akan diletakkan di bawah pimpinan Levi under Survey Corps lah. Lepas kejadian ni juga, cadet-cadet yang dah graduate tu diorang pilih lah mana diorang nak masuk, either garrison, Survey Corps ataupun military police. Masa tu Erwin pun dia bagi semangat lah, dia minta yang time tu graduate tu untuk masuk Survey Corps. Tapi ramai lah yang tak sanggup, ramai yang trauma sebab dah jumpa lawan Titan tu depan-depan kan. Ramai yang trauma, ramai yang quit. Jadi yang masuk Survey Corps ni adalah 10 orang yang terbaik tu, kecuali Annie Leonhardt. Sebab Annie ni dia dah plan awal-awal untuk masuk military police. So dia tak masuk lah Survey Corps, dia join military police. Beberapa bulan lepas tu, Commander Erwin ni dia launch expedition di luar wall. Tujuan dia ni adalah untuk pergi balik ke rumah asal Eren. Sebab diorang dah tahu yang basement bawah rumah Eren tu, dekat situ ada rahsia Titan yang patutnya bapa Eren tunjukkan dengan Eren tu. Masa diorang tengah launch expedition tu, grup diorang ni diserang oleh female Titan. Female Titan ni pun dia jenis abnormal Titan jugalah. And first yang nampak Titan ni adalah Armin. So Armin, Rainer dengan Jin, diorang tiga ni cubalah halang female Titan ni. Tapi masa tu diorang gagal. Cuma yang buatkan Armin hairan, Titan ni dia tak makan manusia juga. And dia macam tengah search orang. Jadi masa tu Armin terfikir yang Titan ni dia macam Eren juga. Dia ni manusia yang boleh kontrol Titan. Jadi masa tu diorang cubalah lagi untuk halang female Titan ni cari Eren, tapi pun diorang gagal. Female Titan ni terus menerus menuju ke arah Eren. Jadi masa Commander Erwin ni dapat tahu yang ada female Titan serang diorang, so dia plan untuk ambush female Titan ni. Dia bawalah tentera-tentera dia ni untuk masuk ke dalam satu hutan yang tebal yang penuh dengan pokok-pokok yang besar. Jadi yang masuk di dalam hutan ni malah tim yang di tengah. Tim yang di kiri kanan ni, Commander Erwin arahkan diorang ni untuk berjaga di atas pokok supaya tak bagi Titan-Titan yang lain masuk kecuali female Titan. Masa ni Commander Erwin masuk dululah. Lepas tu baru grup Eren dengan Levi masuk ke dalam hutan tu. Masa diorang tengah lalu hutan tu, female Titan ni dia dah nampak Eren, dia dah sampai tempat Eren. So dia kejar teruslah tim Eren ni. Askar-askar yang lain pun cubalah protect Eren, tapi diorang terus kena bunuh oleh female Titan tu. Jadi masa Eren nampak yang dah banyak tentera yang mati sebabkan protect dia, so dia almost dah nak bertukar jadi Titan
masa tu. Tapi tim-tim dia ni kata jangan bertukar dengan Levi sekali lah. Kata kau jangan bertukar, kau percayakan kami, kita maju je terus. So Eren ni pun percayakan lah dengan tim dia tak bertukar jadi Titan. So dia orang ni terus menerus masuk lagi ke dalam hutan tu. Masa female Titan tu dah almost dapat Eren, time ni jugalah dia dah masuk perangkap Commander Erwin. Erwin launch attack dengan female Titan ni. Female Titan tu dia macam terperangkap lah, dia dah tak dapat bergerak. And masa tu pula Levi ni arahkan dengan unit dia ni untuk bawa Eren lari, sementara dia dengan Erwin pula akan cari tahu siapa orang di dalam female Titan ni. So masa Erwin dengan Levi ni almost diorang nak cari tahu siapa orang di dalam female Titan tu, and female Titan tu pun dah sedar yang dia ni dah tak dapat larikan diri. Jadi dia berteriak masa tu, dia panggil Titan-Titan yang lain ni pergi makan diri dia. Jadi masa Erwin nampak yang banyak sangat Titan dah datang and pergi makan female Titan ni, dia arahkan tentera-tentera dia ni untuk berundur. Masa Eren dengan kumpulan dia ni tengah larikan diri, kumpulan dia ni diserang oleh satu orang, di mana orang ni telah bunuh satu orang daripada kumpulan Eren. And masa tu juga orang ni dia revert balik diri dia pergi female Titan. Orang ni yang female Titan. So masa tu female Titan ni dia bunuh lagi lah kawan-kawan Eren yang lain. Lepas Eren nampak yang tim dia dah mati dibunuh masa tu, dia marah lah, and dia pun bertukar jadi Titan. So dia berlawan dengan female Titan. Tapi masa tu Eren ni dikalahkan oleh female Titan, and female Titan ni bawa lari Eren. Yang selamatkan Eren ni adalah Mikasa dengan Levi. Diorang berjaya selamatkan Eren, lepas tu diorang bawa Eren ni balik dalam wall tu. So masa dalam wall tu pun tim-tim Survey Corps ni kena hina, sebab kali lagi diorang balik dari expedition tu dengan kegagalan, dan yang diorang bawa ni cuma mayat-mayat manusia. Jadi lepas kejadian ni juga, disebabkan Erwin ni gagal membuktikan dengan kerajaan yang Eren ni berguna dengan manusia, so sepatutnya Eren ni akan dijatuhi hukuman, kalau tak silap aku hukuman mati lah, di Bandar Sina. Untuk keesokan harinya tu Eren akan pergilah di bandar tu. Tapi masa ni juga Armin dah tahu siapa sebenarnya female Titan. Yang dia suspek female Titan ni adalah Annie Leonhardt. So diorang pun plan lah rancangan untuk perangkap Annie ni. Jadi masa diorang tengah bawa Annie ni masuk ke dalam macam laluan bawah tanah masa tu, Annie dah sedar perangkap Armin ni. So dia bertukar balik jadi female Titan, and dia cuba larikan diri lah masa tu. And masa tu juga Eren ni dia bertukar balik jadi Attack Titan, and dia lawan lah dengan Annie balik masa tu. And masa ni dia kalahkan Annie. So Annie ni dia cubalah lari keluar dari dinding tu, dia keraskan jari dia supaya dia dapat memanjat, tapi Mikasa dia potong jari Annie. Annie ni terjatuh, and Eren masa tu dia nak makan lah Annie. So time ni dia macam hilang kawalan, so dia gigit leher Annie belakang tu. Masa tu nasib baik dia cuma gigit sikit lah kulit dia, jadi body asal Annie tu tak cedera. And masa tu Levi sampai, dia cucuk leher Eren supaya Eren ni tak cederakan Annie. Lepas Annie ni dah revert pergi body dia manusia, dia ni kena tangkap lah. Tapi masa dia kena tangkap tu, dia jadikan diri dia ni kena protect oleh macam ais. Okay, ais tu tak dapat dipecahkan. Diorang ni pun gagal lagi untuk korek informasi dari Annie. Jadi lepas peristiwa ni pun Commander Erwin dipanggil lah oleh orang atasan masa tu. Diorang tanya dengan kegagalan Erwin ni, sebab terlalu banyak kerosakan dan pengorbanan yang dilakukan, tapi pun still gagal lagi dapat apa-apa informasi tentang Titan ni. Tapi masa tu Erwin kata jugalah, kita dapat tahu juga sesuatu yang sangat berharga, di mana kita tahu di kalangan manusia ni ada orang yang boleh bertukar jadi Titan, macam Eren dan juga Annie. Ini pengakhiran lah dari season 1, okay? Dan juga babak terakhir, kita dikejutkan di mana di dalam dinding tu, dinding yang Annie rosakkan masa dia tengah panjat dinding tu, ada satu kepala Titan dekat situ. Itu full storyline lah untuk season 1 punya. Aku cuba ceritakan benda ni sedetails yang aku boleh. Kalau ada apa-apa benda penting aku miss, korang boleh leave on the comment section below lah. Aku minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ni. Thank you very much for watching. Keep supporting Faiz di studio. See you guys next time. Assalamualaikum.